Penghayatan etika dan peradaban mempunyai kaitan dengan nilai-nilai moral yang menjadi amalan dalam kehidupan seharian bagi seseorang individu dan menentukan tingkah laku masing-masing. Menurut Ganes 1986, etika merupakan perkataan bahasa Inggeris yang berasal daripada bahasa Greek, iaitu etikos yang bermaksud moral dan ethos yang membawa makna sikap atau adat. Manakala istilah peradaban pula berasal dari kata adab yang bererti sopan, berbudi pekerti, luhur, mulia atau berakhlak, yang seluruhnya merujuk pada sifat yang tinggi dan mulia pada diri seseorang. Namun persoalannya, apakah peranan penghayatan etika dan peradaban dalam mendukung tanggungjawab sosial dari aspek masyarakat, negara, pasaran dan global? Dari aspek masyarakat. Masyarakat dari segi bahasa ditakrifkan sebagai sebuah kumpulan manusia yang hidup atau tinggal bersama-sama di sesuatu kawasan. Di Malaysia, terdapat masyarakat yang terdiri daripada pelbagai agama dan kaum. Definisi etika dan moral perlu dititik beratkan bagi menunjukkan tanggungjawab terhadap masyarakat yang lahir dari asas nilai dalam peradaban mereka. Oleh itu, terdapat beberapa peranan, kesan dan langkah terhadap penghayatan etika dan peradaban yang mampu mendukung tanggungjawab sosial dari aspek masyarakat. Peranan penghayatan etika dan peradaban yang mampu mendukung tanggungjawab sosial dari aspek masyarakat. Yang pertama ialah menjalankan kerja berbentuk sukarelawan. Dalam konteks ini, sesiapa sahaja boleh menjadi sukarelawan mengikut kemampuan diri sendiri. Contoh aktiviti sukarelawan seperti membantu mangsa-mangsa banjir dengan menyumbangkan bekalan makanan untuk kelangsungan hidup serta membantu masyarakat yang hidup dalam kesusahan. Peranan yang kedua iaitu memperkenalkan budaya yang semakin dilupakan. Dalam hal ini, ibu bapa perlu memainkan peranan untuk memberi didikan kepada anak-anak sejak mereka dilahirkan. Hal ini juga perlu diberikan sokongan oleh pihak sekolah untuk mendidik dan mengajar berkaitan adab dan tata susila yang sepatutnya diamalkan oleh setiap individu. Oleh sebab itu, wujudnya mata pelajaran pendidikan sivik, pendidikan Islam dan juga pendidikan moral yang banyak menyentuh etika dan peradaban. Sebagai contoh, bersalam-salaman apabila bertemu, memberi salam kepada orang yang lebih tua sebagai simbol hormat kepada mereka. Royong dalam menyembunyi mangsa yang terjejas banjir di Kelantan pada Sabtu. Pengurus Besar Ekonsif Mas Imran Adam berkata sebanyak 550 set barang makanan dan kebersihan diaktifkan di pusat pemindahan sementara PPS Ibu Pejabat Polis Kontingen Kota Baru selain di Kampung Temila dan Kampung Gelam Pasir Putih. Katanya barangan yang disumbangkan berupa selimut, bantal dan keperluan harian seperti beras, gula dan biskut. Antara kesan penghayatan etika dan peradaban terhadap masyarakat ialah ia mampu merapatkan hubungan sesama masyarakat. Sebagai contoh, dengan memakai pakaian sopan apabila menyambut tetamu serta menyediakan hidangan mengikut kemampuan sendiri dan memberi layanan yang baik. Oleh itu, semua masyarakat perlu mengamalkan etika dan peradaban yang mulia agar hubungan sesama masyarakat sentiasa dalam keadaan yang harmoni. Selain itu, ia mampu melahirkan masyarakat yang berhati mulia. Masyarakat yang mempunyai sifat berhati mulia akan memberikan kesan positif kepada keadaan sesebuah negara sekaligus mampu membantu mengurangkan kadar jenayah kerana masyarakat dapat membezakan perbuatan baik dan buruk. Terdapat juga beberapa langkah untuk meningkatkan penghayatan etika dan peradaban terhadap masyarakat. Antaranya ialah mengadakan program-program yang berusulkan etika dan adab, di mana usaha pihak-pihak tertentu seperti ibu bapa dan juga pihak sekolah adalah penting bagi membantu meningkatkan lagi nilai etika dan peradaban. Bagi ibu bapa, mereka wajib mendedahkan dan menasihati anak-anak agar menjaga adab ketika berada di dalam atau di luar rumah. Bagi pihak sekolah pula, mereka perlu memberi sokongan kepada ibu bapa dengan mendidik pelajar mereka tentang pentingnya menerapkan etika dan peradaban dalam diri melalui mata pelajaran sivik dan kewarganegaraan serta pendidikan Islam dan moral. Seterusnya, dari aspek negara. Negara merujuk kepada sebuah wilayah
yang berlakunya kewujudan kelompok manusia, unit politik yang mempunyai kedaulatan, tanggungjawab dan kuasa dalam menjalankan pentadbirannya. Oleh itu, terdapat peranan penghayatan etika dan peradaban yang mampu mendukung tanggungjawab sosial dari aspek negara adalah wujudnya sifat pemimpin yang berintegriti dalam memastikan kesejahteraan negara. Menurut Norsarni dan Lim Hui Lian 2012, integriti merujuk kepada pengetahuan, kesedaran, penghayatan dan pegangan teguh kepada nilai-nilai murni secara berterusan yang disertai komitmen untuk mencapai kecemerlangan diri dan organisasi. Untuk saya, tolong kita sama-sama happy buat. Ambil lah. Macam-macam boleh buat dengan tu. Macam tu lah Puan. Handphone Puan pun saya tengok dah lama. Boleh beli yang baru dengan tu. Macam mana? Okey. Okey, Encik Salman. Saya dah bagi tahu Encik Salman, saya adalah pegawai yang berintegriti dan Encik Salman boleh ambil balik sampul Encik Salman ni. Encik Salman mungkin boleh cuba pada pegawai lain tapi bukan pada saya. Dan Encik Salman nampak pintu bilik saya, Encik Salman boleh keluar sekarang. Jalankan tugas dengan amanah, jangan amalkan rasuah. Seterusnya adalah kesan. Dari segi ekonomi, apabila negara mampu terus mempraktikkan etika yang tinggi, maka peradaban juga mampu membangunkan ekonomi dengan menarik minat pelancong asing. Manakala, dari segi negara pula, negara akan menjadi contoh atau role model kepada negara luar. Hal ini kerana negara Malaysia kini masih berdiri teguh sebagai negara contoh terhadap hubungan yang harmoni dalam kalangan masyarakat. Manakala, langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan lagi penghayatan etika dan peradaban adalah dengan memantapkan sistem pemerintahan dalam negara dengan mempan. Hal ini akan menjadikan mereka sebagai sumber inspirasi dan contoh kepada rakyat. Peranan penghayatan etika dan peradaban yang mampu mendukung tanggungjawab sosial dari aspek pasaran ialah mempromosikan budaya dan adat di Malaysia. Hal ini kerana masyarakat Malaysia dikatakan kaya dengan adat dan sopan santun. Oleh itu, masyarakat Malaysia mestilah bersikap ramah mesra dan juga bantu-membantu antara satu sama lain. Kerana ia akan memberikan pandangan yang baik kepada pelancong apabila mereka datang melancong dan bercuti di Malaysia. Dengan cara ini, secara tidak langsung akan mempromosikan Malaysia dan akan menarik minat ramai pelancong untuk berkunjung ke Malaysia bagi mempelajari adat yang terdapat di negara ini. Oleh itu, mereka harus menganjurkan acara yang dapat membantu dalam mempromosikan budaya dan adat tersebut. Sebagai contoh, acara seperti pameran, tetapi ia perlu membuat beberapa aktiviti menarik seperti demonstrasi, membuat kraft tangan, dan juga pertunjukan kesenian bagi setiap negeri. Dengan cara ini, kita dapat menunjukkan lagi budaya dan adat istiadat dan identiti bagi setiap negeri. Kesan penghayatan etika dan peradaban yang mampu mendukung tanggungjawab sosial dari aspek pasaran ialah: yang pertama, pelaburan dari luar negara akan meningkat apabila etika dan peradaban ini diterapkan dalam pasaran. Yang kedua, individu atau masyarakat dapat menyambung pelajaran ke luar negara apabila etika dan peradaban diterapkan dalam pasaran. Dan yang ketiga, negara akan disegani dan dihormati oleh pelabur atau pedagang luar. Dalam langkah untuk meningkatkan penghayatan etika dan peradaban dalam aspek pasaran adalah meningkatkan hubungan baik dan komunikasi dengan negara luar. Hal ini kerana kunci penguasaan pasaran yang utama adalah berkomunikasi dan mengadakan hubungan baik. Contohnya, menyambut baik setiap pelabur yang hendak masuk ke dalam negara dengan penuh etika dan peradaban. Melalui tindakan ini, pihak pelabur akan lebih yakin bekerjasama untuk meningkatkan pasaran dalam negara. Hal ini dapat menampung segala masalah yang dihadapi dalam negara khususnya dari segi kewangan. Dengan adanya pelaburan,
Hal ini dapat membantu sedikit sebanyak pasaran dalam pengeluaran yang dapat ditingkatkan dari masa ke semasa. Seterusnya ialah dari aspek global. Penghayatan etika dan peradaban yang mampu mendukung tanggungjawab sosial juga dapat diterusi melalui aspek global, iaitu dengan mengambil berat tentang kesihatan masyarakat. Hal ini demikian kerana rakyat yang sihat dapat menjamin pertumbuhan sesebuah negara dengan baik. Negara Malaysia merupakan salah satu negara yang mempunyai badan tanggungjawab sosial iaitu Mercy Malaysia yang menghulurkan bantuan dalam situasi krisis untuk negara yang memerlukan. Sebagai contoh, gempa bumi yang melanda Nepal menyebabkan Mercy Malaysia bertindak serius dalam menghulurkan bantuan. Mereka membina hospital yang dilengkapi dengan bilik pembedahan, perkhidmatan farmasi dan bahagian pesakit luar disebabkan hospital di Nepal sudah tidak mampu menampung jumlah mangsa yang terkesan. Hal ini menunjukkan bahawa Malaysia sangat bermurah hati untuk membantu negara luar disebabkan penekanan terhadap penghayatan etika dan peradaban yang terus mempan di Malaysia. Seterusnya, peranan yang lain adalah dari segi keselamatan. Negara Malaysia amat mengambil berat tentang isu keselamatan rakyat di dalam negara kerana Malaysia mengamalkan peraturan hidup bersama dengan aman dan harmoni serta memperjuangkan hak untuk setiap negara supaya menyelesaikan masalah dalamannya tanpa melibatkan campur tangan dari pihak luar. Malah, Malaysia juga menitik beratkan isu keselamatan negara luar melalui beberapa misi yang digelar sebagai misi pengaman. Contohnya, tentera Malaysia menjalani tanggungjawab sebagai pasukan pengaman di bawah misi PBB di Lubnan. Penglibatan ini sangat bermakna dan memberi kebanggaan kepada negara Malaysia. Hal ini terbukti bahawa Malaysia menghayati etika dan adab yang sangat tinggi dari pelbagai aspek termasuklah keselamatan. Kesannya, hubungan negara Malaysia dengan negara luar dapat ditingkatkan melalui pelbagai kerjasama yang dilakukan. Di samping itu, peranan penghayatan etika dan peradaban yang mendukung tanggungjawab sosial dari aspek global dapat dilihat melalui tindakan kerajaan dalam membantu membangunkan semula ekonomi yang mampu. Hal ini dapat dilihat melalui misi keamanan dan kemanusiaan yang dilaksanakan melalui dasar luar negara yang melibatkan negara Malaysia. Contohnya, Malaysia menghulurkan bantuan untuk membina prasarana dan kemudahan infrastruktur yang telah rosak kepada negara luar yang berada dalam situasi kritikal. Oleh hal yang demikian, negara luar yang diberi bantuan dapat membangunkan semula ekonomi mereka atas bantuan tersebut sekaligus dapat meningkatkan hubungan yang baik dengan negara lain. Perkara inilah yang menunjukkan peranan penghayatan etika dan peradaban yang mendukung tanggungjawab sosial dari aspek global. Langkah untuk memastikan etika dan peradaban terus diterapkan dalam konteks global. Langkah yang pertama ialah dengan menghormati keputusan dan dasar luar yang telah ditetapkan. Hal ini kerana apabila keputusan dan dasar luar sentiasa dihormati, maka hubungan dua hala akan sentiasa berjalan dengan lancar tanpa sebarang konflik yang berlaku. Contohnya, menetapkan pelaksanaan hukum hudud seperti di negara Brunei. Bertitik tolak dari itu, Malaysia telah memberi persetujuan dan hormat atas segala keputusan yang ditetapkan oleh kedua negara itu. Ini menunjukkan bahawa wujudnya keberkesanan etika dan adab yang diterapkan dalam negara Malaysia. Langkah yang kedua ialah sebagai negara Malaysia, kita perlu memberi sokongan moral kepada negara-negara luar yang menghadapi kesusahan sama ada dalam bentuk bencana alam ataupun penindasan. Negara Malaysia telah menyertai beberapa pertubuhan sama ada di dalam ataupun luar negara serta memainkan peranannya masing-masing dengan giat dan aktif dalam pertubuhan tersebut.
Contohnya, Malaysia memainkan peranan dalam memberi sokongan yang berbentuk bantuan kepada negara Palestin dalam berjuang untuk menentang Israel bagi tujuan merebut tanah air mereka. Ini menunjukkan bahwa Malaysia memiliki etika dan adab yang tinggi dengan mempunyai sifat yang suka mengambil berat tentang kesusahan yang dihadapi oleh negara luar demi menjaga hubungan diplomatik di antara negara dan menjaga nama baik negara Malaysia.